Di dari tak. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjukkan gambar. Tahu gambar apa ni, kelas? Rumah, cikgu. Okey, tengok rumah ni. Terbalik kan? Ya. Pandai di sini. Makanya. Apa yang suka ni? Rumah hantu. Rumah berhantu. Termana. Kan? Sudah dah hijau sebenarnya cikgu. Konsep dalam taman tu. Ya. Sebelum kita teruskan, cikgu nak terangkan sedikit mengenai rumah terbalik ini. Okey. Rumah terbalik ini merupakan satu-satunya rumah yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, rumah yang terdapat. Kat mana tu, cikgu? Sabar sayang, cikgu nak terangkan ni. Tak sabar cikgu, tak sabar. Tengok gambar ni. Wow. Cikgu, betul-betul wujud ke cikgu? Betul-betul wujud cerita. Rumah ini terletak di Tambah Buli, Sabah. Macam mana kita terpandai? Okey, menurut jentera arkitek yang ambil semua. membina rumah ini, dia memerlukan kos sebanyak 1.2 juta. Okey, 2 juta kos dia termasuklah, maksud cikgu di sini termasuklah peralatan dalam rumah, kereta dan sebagainya. Okey. Bijak tak? Arkitek dia tu. Mana? Sangat bijak, menarik kan? Okey, gambar pertama ni, tengok ni pekerja ni dalam keadaan yang tengah menyiapkan rumah ni lah. Cikgu. Nampak? Okey, semua bila kita masuk sahaja ke rumah itu, keadaan susun atur meja, Concentrate tu. televisyen, peti air, semua Nervous. dalam keadaan terbalik, termasuklah Jangan nanti langsung. lampu. Cikgu macam mana? Termasuklah tangga. Rumah ini bukan untuk diduduki, cuma tempat pusat rekreasi, pelajaran, tempat kita nak melawat. Lantai tadi Okey, cikgu. siapa nak melawat boleh datang ke tempat ini. Merajuk. Sekarang cikgu nak tanya kamu, siapa yang bertanggungjawab dalam membina rumah-rumah ni? Tukar kebun. Aduh, bergegar sudah ke dia. Rumah bagus, cerita lagi boleh angkat tangan kelas. Terima kasih. Tukar dia. Okey, lagi. Arkitek. Cikgu arkitek. Arkitek. Cikgu Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan carta organisasi yang terlibat dalam pembinaan sebuah rumah. Tidak jelas. Okey. Pertama sekali di sini apa kelas? Nampak tak? Dia berperanan membahagikan tugas kepada orang bawahan dia tu, termasuklah dalam segi kos perbelanjaan. Okey, jurutera ni berperan penting. Tapi kalau salah satu tu tidak ada, jadi tak rumah tu. Jadilah rumah yang berhantu tadi tu. Rumput dah sampai ke kubur. Boleh dengar? Faham? Boleh. Okey. Sekarang ni cikgu nak bagi situasi kepada kamu. Kamu bayangkan cikgu tukar rumah ni jadi sebuah CD interaktif multimedia. Okey. Tahu apa itu multimedia? Kita dah belajar kan? Kita dah belajar sebelum ni. Apa yang nama dengan multimedia? Grafik, animasi, audio, video dan teks. Jika sebuah CD interaktif itu bahan dia tak cukup atau elemen itu tak cukup, jadi tak. Dia bukan multimedia. Dia tak jadi multimedia. Tak jadi dah kan? Christine, apa akan berlaku dalam CD itu nanti? Kalau tak ada suara macam mana? Bukan multimedia. Itu bukan interaktif. Boleh faham? Okey, rasanya cikgu nak ajar apa hari ini? Topik kita pada hari ini. Boleh tergerakkan? Angkat tangan, siapa nak cuba? Oh, jelita bagus, jelita sama cikgu dalam kelas. Cikgu sayang jelita. Kembang ni cikgu. Bangunlah. Kadang duduk lah. Terlampau muji hilang idea. Orang yang bertanggungjawab membina multimedia, cikgu.
Bagus cerita. Betul. Kita cakap tentang orang yang apa tadi dia cakap? Terlibat dalam multimedia. Okey, cikgu akan terangkan tentang betul dia kita cakap tu. Development team pasukan pembangun. Development team di sini adalah pasukan pembangun. Dan satu subtopik lagi cikgu akan sebutkan ialah user principle. Maksudnya prinsip-prinsip ataupun ciri-ciri yang perlu ada dalam antara muka pengguna, bukan muka cikgu, bukan muka kamu. Okey? Nanti cikgu terapin muka apa tu? Muka kita muka buku. Okey, ini the role of members in a development team. Okey. Peranan setiap ahli-ahli dalam pasukan pembangun. Siapa ni? Ini bukan jojambul lah. Ini project manager. Mana jojambul? Project manager ni lah sama dengan yang mana tadi cikgu cakap? Jurutera. Kamu cikgu ni, okey. Sama dengan jurutera tu tadi. Dia tugas dia define the scope of project. Cikgu dah translate untuk kamu, jadi kamu dah faham. Memastikan scope project. Discuss with client, berbincang dengan pelanggan tentang keperluannya pelanggan tidak. Apa dia mau, dia akan berbincang. Lepas tu, search for financial resource, facilities and equipment. Mencari sumber keuangan, kemudahan dan peralatan, dan coordinate the production team. Dialah yang menguruskan ahli-ahli di bawah dia. Tak dengar pun? Makan. Dia makan. Ini mengorat di petang. Okey, kedua, ini siapa? Ini pula subject matter expert. Isi kandungan, pakar subjek yang perlu kita simpan dalam sesuatu perisian. Okey. Tak ada jambu lah. Search on the content of a multimedia, melakukan penyelidikan tentang isi kandungan yang perlu ada dalam sebuah perisian itu. Okey, boleh faham? Boleh, cikgu. Salin ke cikgu? Tak tu kalau nak salin salin. Kalau dia salin sayang. Okey, ketiga siapa ni Ezi? Ada yang ketiga siapa Ezi? Ni siapa ni? Programmer. Okey, instructional designer, pakar reka bentuk, membuat keputusan yang terbaik untuk dipersembahkan dalam multimedia. Instructional designer ni dia kawan rapat dengan subject matter expert tu tadi. Diorang akan berganding sama, bekerjasama. Subject matter ni dia cari isi kandungan, instructional designer ini akan memilih. Dia dah hapus, kita simpan yang ini karena dah terlampau, boleh reference. Macam tu lah dia bagi contoh. Okey, keempat, graphic artist. Mereka grafik. Okey, membangunkan mereka bentuk elemen grafik termasuklah latar belakang, utang dan gambar. Okey, termasuklah logo, animasi dan 3D. Dia pakar dari segi ni. Yang kelima, audio video technician, juru teknik audio dan video, bertanggungjawab merekod suara, mengedit kesan bunyi. Okey, sama ada menangkap dan mengedit dan mendigitalkan video. Okey, dia pakar dari segi audio dan video. Audio lain, video lain, asing tapi masing-masing mempunyai kepakaran. Okey, last sekali apa dia? Program. Zami programmer ataupun pembuat program. Dia adalah menulis kod program atau skrip menggunakan perisian persembahan yang dipilih dengan menggabungkan elemen-elemen multimedia yang bersesuaian. Okey? Dapat? Dapat, cikgu. Ada yang tak faham?
Faham. Okey, sekarang ni tengok gambar kartun ni. Tengok dia bermonolog di situ. Now, please right click on the icon. Terus dia cakap, my right or your right. Tengok dia salah faham di situ. Boleh dapat cakap apa maksud kartun ni? Okey, maksudnya di sini antara muka tadi apa cikgu cakap? Interface. Muka Muka buku. Siapa ada buku? Cikgu nak pinjam sekejap. Ada buku awak? Ada buku? Tu kalau ada buku. Okey, ini buku. Ini antara muka. Tapi ini buku. Kalau kita buka satu website, bila kita klik saja website itu, itulah antara muka dia. Paparan hadapan itulah boleh buka hadapan dia. Okey? Jadi antara muka tu mesti mempunyai prinsip-prinsipnya. User friendly maksudnya mesra Pengguna. okey, tengok apa definisi dia. Mesti ada muka dekat depan. Way of computer program communicates with the person who uses it. Maksudnya cara bagaimana program komputer berkomunikasi dengan individu yang menggunakannya. Jangan salah faham di sini. Bukannya kita bercakap dengan komputer tu macam mana boleh nak coding. Bukan tapi macam mana bila kita buka satu website, kita faham macam mana nak gunakan sesuatu website tu. Boleh faham? Boleh. Okey, itu definisi dia. Mesti tengoklah dia. Kenapa mata dia terbeli? Ini adalah antara prinsip ataupun ciri-ciri yang perlu ada dalam antara muka. Boleh faham cerita? Yang pertama, boleh cikgu tolong bacakan? Cikgu. Cerita angkat tangan, boleh? Pilihlah cikgu. Banyak. Betul, banyak yang kamu boleh faham? Consistency. User interface must harmony and apply to all script. Okey, terima kasih banyak dulu. Okey, maksudnya di situ consistency. Consistent. Okey, bila kita buka saja website tu, setiap button, contohnya button home ataupun button back, setiap halaman dia, setiap website yang seterusnya dia mesti sama. Harmoni. Kalau dekat sini button home tu sama lah juga. Jadi kita tak mana lagi button tadi tu, kita pun keliru. Itu special lagi, cikgu unik. Sekejap kiri, sekejap kanan, selasta. Tak konsisten. Tidak konsisten. Dia unik. Tidak unik. Tak user friendly. Kita kena ikut kesesuaian izin. Itu kesesuaian pengguna. Okey, kedua, cikgu baca clarity. Maksud clarity di sini ialah kekemasan. Okey, semua label atau icon mesti mudah dan mesti mudah digunakan dan dipahami. Okey, contohnya kalau button home itu gambar rumah kan? Biasa kita nampak. Tapi tak ada lah orang buat situ gambar tengkorak ke apa lah tengkorak ni tak tahu ke mana kan? Mesti kita biasa mudah faham dan kita biasa guna. Boleh? Boleh. Konten semua isi kandungan mesti relevan dengan tajuk dan cikgu cepatkan ya sebab lepas ni kita ada perhimpunan. Kita kena cepat. Perhimpunan tadi pun pada tadi bagi tahu. Cikgu panas cikgu. Lepas ni. Navigasi Dalam dewan lah. mudah diguna dan difahami. Okey, ada 4 lagi. Apa dia tu? Search. Maksudnya carian. Setiap website tu dia ada column untuk carian. Supaya kita senang nak cari apa maklumat yang kita nak cari. Learnability maksudnya kita boleh belajar sendiri. Maksudnya kita guna tu kita tak payah nak minta tolong dengan orang pun tak apa. Contohnya cikgu bagi saksi kamu di sisi lah di cyber. Okay, kamu nak isi borang maklumat UPU. Apply UPU. Takkan kamu nak ambil cikgu tolong saya isi. Ngamuk lah dia di situ kan. Jadi kita kena faham dan senang. Kita boleh belajar sendiri. Dia main game. Banyak lagi kerja dia jadi orang yang lain lagi. Okey, personalization pengguna boleh membina pembelajaran sendiri. Lebih kurang juga dengan learnability itu tadi. Flexibility. Pengguna ada kemudahan menggunakan sistem tanpa batasan. Okey, sekarang ni aktiviti kita tak banyak masa lagi pada perhimpunan. Awesome, cikgu. Cikgu nak Yes. okey.
Cikgu nak setiap kumpulan ni kumpulan besar lah, cikgu bagi 3 kumpulan. Okey. Kesian kat sebelum sana kalau kita naik perahu dah haram kita. Ni betul kita punya perahu ni. Bukan karwa. Okey, masing-masing cikgu bagi 2 peranan. Lepas tu kamu kena bekerjasama, pilih 2 orang wakil ke hadapan, cakap secara spontan. Tak payah nak formal-formal, cakap terangkan dengan kawan kamu apa peranan kamu sebagai. Contohnya yang Jo Jambul tadi tu, apa peranan dia? Dia pengarang. Boleh kelas? Boleh. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk berbincang, okey? Mesti bekerjasama antara satu sama lain. Siapa yang sukarela pergi hadapan, terangkan dengan kawan-kawan yang lain. Okey? Tu belakang. Satu bagi belakang. Satu di belakang. Jimmy. Jimmy yang cakap. Jimmy dah pegang. Sini. 5 minit 20 cepat. 10 minit lagi nanti. Dia apa? Dia yang Dia menguruskan semua. Tugas Tapi tak susah. Kamu cuma slide padankan sahaja, okey? Padankan saja. Garis ikut yang bulat-bulat ni. Lepas tu bila cara untuk memang ni, kawan kamu terangkan di hadapan, kamu terus semak. Boleh? Boleh. Apa yang ambil masa yang lama? kaya. Boy. Jadi ni. Jimmy nak. Mana? Nantilah baca dah dulu kau ni mana-mana. Baca pun tak bagi. Tak ke belum ke? Ni project manager. Project manager. Klien pakai pemaris ke? Tak payah. Ayah. Comel. Multimedia. Saja je nak main-main. Nak. Programmer. Kak. Mana? Programmer ni tak? Kamera. Hello? Ini write the programmer. Kenapa kamu? Programmer. Kenapa kamu di sini? Tak apa. Audio video. Instruction. Ni audio video demonstration. Ni lagi. Subjek 12 kak. ni audio video kan? Voice edit. Buat siapa yang dia cakap? Ni betul. Lagi depan aja. Go. Ni. Sebelum memang 2 gambar. Tapi ni satu je. Kami. Kami kasih. Pemenang. Ni Julita. Jimmy nak. Diri sudah cameraman. Ni. Hello. Lagi. Nak. Halo betul. Nak. Kawan kita benar di hadapan. Ini nak satu paket besar. Lagi melampau. Mental sister. Tak sampai. So semak je lah. Okey, ini yang Jiha dapat. Okey, Jiha. Ya, semua. Instruction dan design. Dia peranan dia pilih strategi yang terbaik yang disedarakan oleh expert. Subjek kita expert. Jauh pada orang. Itu je. Ya, kecil. Audio, video. Peralatan. Tapi tugas orang ni ialah audio video tadi.
Siapa nak pergi nanti? Terus lagi, okay. Kita manager. Discuss klien, koordinat produk team. Carol diri sana. Tiba-tiba saya buat baju. Dua ni Carol. Ni. Lagi satu tadi dekat Jimmy. Sabri kan? Okay. Subjek kalian dengar kalian. Subjek meta expert Malaysia dia pakai visi kandungan. Ini Tak nampak. dia mengkaji dan mencari isi kandungan yang sesuai untuk mempertanggungjawabkan hati media. Cakap siapa lagi cikgu? Tu sampai pandang bumbung. Okay, ini programmer. Sikit-sikit tak nampak. Tinggi sikit. Lagi tinggi tak nampak. Kita ini programmer. Okay, dia menulis kod program atau artis dia menggunakan software tertentu lah. Memang ada website ni ada cikgu tunjuk. Bagi dia nak. Dan cikgu. Okey, wakil kelas satu siapa? Carol dan Sabri. Sabri. Sabri yang pergi depan, Sabri. Jimmy. Sabri. Okey, Carol dapatkan Carol. Carol dapat dua jambul. Tugas dia berbincang dengan pelanggan projek tu dan juga klien. Bagi kerja. Itu projek manager. Dia dapat design dan production team. Okey, Sabri. Tak nampak. Cikgu tak nampak cikgu, so dia tinggi sikit. Tak nampak. Tinggi lagi. Yang ini adalah tulis Sabri duduk diri. dia tulis dia bagi tulisan lelaki kat sini. Yang ini perempuan lukis grafik. Terima kasih. Okey, kelas. Sebelum tu, siapa yang boleh angkat tangan, siapa yang boleh rumuskan hari ni? Okey, Masita. Hari ini kita dapat belajar peranan setiap pembangunan produk multimedia. Peranan dan Setiap ahli pembangun produk multimedia. lagi satu. Lagi. Ada dua kan? Ciri-ciri cikgu. Ciri-ciri antara muka User interface. pengguna. Okey, semua bagus hari ni, semua menjalankan, semua dapat bekerjasama dengan baik. Cikgu tengok. Okey, ada tugasan cikgu nak bagi ni. Okey. Cikgu nak. Nak website macam muka sapi ni. Menerangi kamu tak akan stres macam ni. Dia rajin, dia tengok semangat buat kerja. Cikgu nak kamu macam ni rajin. Okey, kamu cari kekurangan. Dua buat website ini. Okey? Memang banyak kelebihan. Cikgu cerita lagi.